Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani. Perdana Menteri sudah pun menyampaikan ataupun membentangkan usul berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-12 dengan temanya Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif dan juga Mampan. Satu pembentangan yang menyeluruh dan holistik, tetapi apa yang lebih penting, apakah yang bakal diperolehi dan dikecapi oleh masyarakat terbanyak di bawah sana, khususnya bagi negeri-negeri yang masih terkebelakang dari aspek pembangunan dan juga liputan kemudahan-kemudahan asas. Jadi untuk mendapatkan reaksi akar umbi, apakah yang mereka rasakan perlu ditunaikan ataupun disampaikan dengan pembentangan rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi saya akan menemubal beberapa pimpinan akar umbi, sama ada di peringkat kawasan mereka ataupun di kalangan pimpinan NGO dan seumpamanya. Jadi pada malam ini saya akan bersama dengan Cik Abang Muhammad Abang Jess, Ketua Kaum Kawasan Kemuyang di Bandaraya Sibu. Bagi Cik Abang sebagai Ketua Kaum, apa yang menyeronokkan ataupun apa yang menarik perhatian Cik Abang, kalau boleh diangkat 3 perkara utama yang mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh penduduk di sekitar Sibu ataupun Sarawak secara keseluruhannya? Ya, Alhamdulillah. Saya sempat juga tadi mengikuti pembentangan tadi. Alhamdulillah, kalau kita dengar keseluruhannya secara umumnya, memang berita baiklah bagi sebahagian besar kita. Cuma saya masih melihat daripada sudut-sudut yang mungkin berbeza lah, sebab kalau kita lihat daripada kedudukan di Sarawak ataupun di Sibu ini, saya fokus pada Sibu, terutama saya di tempat saya di Kemuyang, 10 km daripada bandar Sibu. Mungkin permasalahannya mungkin agak berbeza sedikit dengan tempat-tempat yang sedia ada di Malaysia ini khususnya, ataupun di Sarawak, di bandar, pinggir bandar dan juga di jauh sikit ke pedalaman di pinggir bandar ni. Kita akan lihat bahawa permasalahan ini tidak sama dengan apa yang kita harapkan dapat dilaksanakan lebih baik, peningkatannya. Sebab apa saya kata begitu, saya masih, kalau kita bercakap tentang kemiskinan ke, tentang kemudahan infrastruktur ke, di kawasan saya, di kawasan di 10 km daripada Sibu ini, Kemuyang, kawasan yang di bawah penyeliaan saya, dan di luar sedikit kebanyakan rumah panjang yang berdekatan. Ya. Dan masyarakatnya yang berbilang kaum yang menghuni di kawasan itu. Dan sekarang ini kita masih lagi ada sedikit permasalahan yang perlu kita pertingkatkan lagi, terutama sekali dari segi infrastrukturnya, kemudian asas sebenarnya. Air ada, cuma kalau dilihat daripada kedudukan di sana ada 1,200 lebih rumah, bermakna tekanan air itu menjadi masalah. Kadang-kadang tidak ada air. Jadi ini juga masalah, perlu dipertingkatkan selain. Begitu juga elektrik kadang-kadang bermasalah juga di rumah panjang pun. Lampu-lampu jalan pun ada yang baru dipasang beberapa bulan yang lepas, ada yang masih lagi menunggu giliran, ada juga rumah-rumah ataupun rumah panjang yang belum ada elektrik, belum pasang elektrik, ada yang bilik-bilik yang belum ada elektrik. Jadi ini permasalahan yang masih lagi diperlukan untuk dilihat bersamalah, terutama sekali kepimpinan di peringkat negeri ataupun di peringkat bahagian ataupun di kawasan ini. Tapi Alhamdulillah, setelah beberapa tahun ini kita akan lihat, dalam masa 10 tahun ini kita lihat apa yang dilakukan oleh ahli luar negeri kita begitu baik sekali lah, kerana hampir selesai permasalahan di luar bandar, khususnya di 34 buah rumah panjang di kawasan ini. Sudah semakin baik keadaannya. Tetapi dengan adanya rancangan Malaysia yang ke-12 nanti, kita sangat mengharapkan supaya benda-benda seperti ini dapat diselesaikan dengan dalam 100%. Ini yang kita harapkan. Okay. Itu juga masalah lain. Masalah kalau kita cakap tentang yang banyak dicakap tadi, yang kita dengar tadi adalah
tentang pendetilan Digital ya, jurang digital ya. Pendetilan ya. Itu masih lagi tidak berapa memuaskan. Ada sebahagian lah tempat di mana kalau kita pergi masuk sikit ke dalam luar bandar, di dalam tempat rumah panjang di kawasan Kemuyang ni, ada kawasan yang tidak dapat menerima, ada yang begitu lemah sekali ya, terutama untuk akses pada komputer dan sebagainya. Jadi ini masih lagi kerana sekarang ini tumpuan kepada itu oleh kerana kita tahulah pelajar-pelajar kita sekarang ini dalam keadaan PDPR ini yang sangat memerlukan benda seperti ini. Jadi ini harus diutamakan juga supaya ini tidak jadi masalah kepada pelajar kita yang banyak di luar bandar untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar kita di bandar dan sebagainya. Okay. Ya. Cik Abang. Ini saja untuk ya berkaitan dengan COVID-19, pandemik COVID-19. Kita sudah menghampiri 2 tahun kita dilanda satu perkara yang amat besar yang tidak pernah kita lalui. Bagi penduduk di Kemuyang misalnya, apakah yang perlu diberi perhatian dan dibantu kelompok penduduk akar umbi ini supaya mereka dapat bangkit semula? Misalnya usahawan kecil dan juga sederhana, bagi mereka yang mungkin kemiskinan tegar, apabila COVID datang mereka makin miskin, jatuh miskin lebih teruk lagi, ataupun mereka yang dahulunya berpendapatan M40 ataupun di kelas pertengahan, tetapi akibat COVID mereka hilang pekerjaan ataupun dipotong gaji oleh majikan dan sebagainya. Jadi bagaimana RMK12 ini dapat membantu untuk mereka bangkit segera untuk kembali mendapat pendapatan asal mereka, ataupun yang lebih baik? Tidak dapat kita nafikanlah ini berlaku selepas COVID-19 ini, dan memang banyak peniaga kita, terutama sekali di kawasan kita sana, kebanyakan mereka adalah petani dan kebanyakan adalah penjual usahawan di pasar-pasar tamu, dan ada yang menjual kuih-muih dari rumah dan mereka ini terjejas sebenarnya. Banyak perkara yang, tapi alhamdulillah lah sejak kita ada yang menggunakan secara online untuk memasarkan itu dapat mengatasi sedikit, tetapi tidak 100% dapat membantu seperti sebelum ini. Jadi kita haraplah dalam macam Malaysia yang ke-12 nanti dan masih jangka 5 tahun ini, perkara ini dapat diberi, terutama sekali dari segi penempatan mereka, tempat mereka, kemudahan untuk mereka berniaga, ini perlu dibantu, dan juga bantuan kerjaan yang dah diterima, yang mereka terima itu perlu dipertingkatkan lagi, sebab mereka ini betul-betul terjejas, terutama sekali yang ada keluarga, terutama yang ada tanggungan yang banyak, tiba-tiba tiada pekerjaan, tiba-tiba kurang cash, tidak ada simpanan. Jadi ini kita sangat mengharapkan juga supaya benda ini dapat, kalau ini dapat diatasi dalam masa yang singkat. Kalau kita tidak mampu untuk menunggu lebih lama lagi, dalam masa yang singkat ini, insya-Allah perubahannya, jika selesai juga pandemik kita ni, kita pergi ke arah endemik ini, insya-Allah ni akan dapat diatasi dengan sedikit demi sedikit dan dapat membantu, terutama sekali dari segi bantuan secara hidup kepada bukan soal makan minum saja, tetapi soal kemudahan untuk mereka berniaga. Terima kasih Cik Abang. Menarik sekali. Saya rasa itulah suara akar umbi yang ingin kita dengar dan diberi perhatian oleh pihak berkuasa dan pihak kerajaan, sama ada di peringkat daerah, di peringkat bahagian, di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Jadi kita ingin mendapatkan lagi reaksi pimpinan ataupun pemimpin akar umbi yang berada di lapangan, yang bersama dengan rakyat. Jadi saya akan bersama dengan Cik Ani Mat Zain, iaitu Pengerusi Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Nelayan Pantai ataupun Jaring, dan juga Pengerusi Bertindak Petani Mada yang kini berada di Kedah. Apakah yang menarik perhatian Cik Ani daripada perancangan negara untuk rancangan 5 tahun ini? Mungkin 3 perkara utama yang Cik Ani rasa
amat ditunggu-tunggu dan akan memberi manfaat kepada keluarga nelayan dan juga para petani kita? Dalam pembentangan RMK ke-12 kali ini, pada dasarnya adalah baiklah. Adalah baik untuk semua golongan lah, daripada nelayan, petani, pekebun apa. Itu pada dasarnya. Pada rancangan yang dibuat itu adalah sangat bagus. Saya kata baguslah. Tetapi kebimbangan kita di akar umbi ini adalah cuma satu perkara yang membimbangkan kita adalah pelaksanaan dia. Ya. Pelaksanaan adalah yang membimbangkan kita kerana kita takutlah jadi macam manifesto yang lepas-lepas, semua buat indah, cantik. Tapi bila sampai masa pelaksanaannya, tak ada apa yang golongan-golongan di bawah ini yang dapat sebagaimana yang dijanjikan tu. Okey. Untuk melihat kejayaan segala perancangan 5 tahun untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, pada pandangan Cik Ani, adakah dari aspek pendekatan kerajaan untuk membantu rakyat memulihkan ekonomi masyarakat luar bandar akibat impak pandemik COVID-19 perlu diberi perhatian segera, kerana pastinya nelayan ramai yang hilang punca pendapatan, baru saja mereka dibenarkan untuk keluar ataupun berniaga semula. Bagi petani mungkin kos pertanian semakin tinggi dengan baja yang harga tinggi, kos-kos logistik semakin tinggi dan sebagainya menyebabkan pendapatan mereka berkurangan. Jadi bagaimana rancangan Malaysia ke-12 ini mampu memulihkan semula ekonomi masyarakat nelayan, petani dan juga pekebun secepat mungkin? Ini adalah persoalan yang macam saya bangkitkan tadi, yang mana semua perancangan yang baik, tetapi pelaksanaannya tak baik. Tetapi yang di akar umbi ini memerlukan satu gerakan yang mana pegawai-pegawai kerajaan perlu memain peranan agar apa yang dirancang dapat dilaksanakan. Kita ambil contohnya lah, bagi nelayan pantai di Malaysia ini, wujud percanggahan di antara dasar Jabatan Perikanan dengan pelaksanaan yang dibuat. Saya ambil contohnya. Sekarang nelayan-nelayan pantai ini, saya sebut tentang nelayan-nelayan pantai. Nelayan-nelayan pantai ini kebanyakan adalah nelayan-nelayan yang miskin. Nelayan-nelayan yang sentiasa meminta bantuan daripada pihak kerajaan. Contoh yang pertama tentang perlesenan. Untuk melaksanakan perancangan Malaysia ke-12 ini, pihak kerajaan kena ambil peduli tentang nasib-nasib nelayan pantai yang tidak mempunyai lesen dan takut ke laut untuk ditangkap. Sedangkan mereka ini adalah nelayan-nelayan yang tulen. Itu satu sebabnya. Kedua, dasar perikanan yang mana telah mengeluarkan pekeliling pada 2015 untuk penghapusan bot pukat tunda kelas B. Dan daripada 16 ditunda ke tahun 2021. Tetapi oleh saya kata terus teranglah di sini, wujud kartel-kartel, pelobi-pelobi daripada pengusaha-pengusaha bot pukat tunda supaya benda ini ditangguhkan, atau bahasa yang digunakan oleh Menteri soft landing. Dan saya dimaklumkan untuk tahun sepatutnya 2021 penghapusan bot pukat tunda kelas B telah dihapuskan. Tetapi maklumat yang saya dapat daripada Jabatan Perikanan menyatakan soft landing ini diteruskan kepada tahun 2030. Jadi persoalannya nelayan-nelayan pantai ini, kepupusan hasil laut
akan terjadi. Kerana dalam rangka daripada Jabatan Perikanan menyatakan tahun 2035 ikan-ikan khasnya di pantai barat semenanjung Malaysia akan pupus sebahagian daripadanya. Itu persoalannya. Tetapi mengapa pihak Jabatan Perikanan boleh membuat soft landing lagi? Ini persoalannya. Dan juga itu bab nelayan. Saya menyentuh juga bab pertanian, iaitu pertanian padi. Saya selaku pengurusi Badan Bertindak Petani Madah yang banyak menerima rungutan-rungutan daripada akar umbi, termasuklah pemimpin-pemimpin petani di peringkat bawahan ni. Adakah syarikat-syarikat swasta ini akan mengambil keuntungan daripada petani-petani? Sedangkan petani-petani dikategorikan sebagai petani yang miskin. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak Jabatan Pertanian khasnya Madah adalah perlu membuat satu perubahan ke atas infrastruktur yang lapuk yang diwujudkan pada sejak tahun awal 70-an dan akhir 60-an itu. Kerana sistem yang mereka buat itu bagi kawasan Madah kurang memuaskan. Melibatkan saliran, melibatkan jalan ladang. Cik Ani, terima kasih atas pandangan dan juga reaksi segera dari pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Kita ingin terus mendengar reaksi pimpinan dan juga penggerak akar umbi berkaitan dengan apakah reaksi mereka rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi di talian saya akan bersama Encik Muhammad Zanuri Abdullah, Presiden ataupun pengerusi penggerak komuniti negara di Bacok, Kelantan. Assalamualaikum Encik Zanuri, apa khabar? Salam, baik, alhamdulillah. Apa reaksi Encik Zanuri tentang RMK 12? Alhamdulillah. Pertamanya terima kasih dan tahniahlah kepada kerajaan sekarang, terutamanya Perdana Menteri kita, Datuk Ismail Sabri Yaakob. Okey, reaksinya alhamdulillah lah. Kita menyambut baiklah kerana melalui RMK ini kita jelas dan kita nampak terutamanya di antara bandar dan luar bandar dia dapat mengurangkan jurang. Sebagai contoh, kalau kita di negeri Kelantan, terutamanya nelayan, pengusaha IKS dan sebagainya, melalui RMK 12 ini kalau kita tengok kepada saranan kerajaan, iaitu kerajaan memperkenalkan jendela, iaitu masalah pemancar dalam internet dan dinaik taraf kepada 4G, 5G. Di sini kita tengok masyarakat di luar bandar boleh menjalankan perniagaan itu secara online. Okey, jadi kalau kita tengok dulu begitu susah. Dan sekarang ni apabila kerajaan melalui rancangan Malaysia ini dan ia dapat manfaatlah, terutamanya masyarakat luar bandar ini betul-betul orang kata boleh menyambut baik hasrat kerajaan ini. Okey, bagi Cik Zanuri, apa kata pun isu utama di Bacok yang wajar diberi perhatian dan diselesaikan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini? Okey, isu utama di Bacok ni masalah internet lah, masalah internet. Kita tengok sebab sebelum pada ini saya selaku pengerusi penggerak komuniti negara bersama Astro Awani, kita telah menyiarkan tentang masalah ini di dalam Astro Awani lah kepada pihak-pihak berwajib. Kalau kita tengok bukan sahaja masalah ekonomi, dia juga terkesan daripada masalah pembelajaran. Yeah. Kalau banyakkan di Hulu Bacok ni sebagai contoh sekolah kebangsaan Seri Kemutin yang pada tempoh hari kita telah
maklumkan perkara ini melalui Astro Awani. Alhamdulillah lah, dah ada feedback dan insya-Allah saya rasa dalam masa terdekat ni perkara ini dapat diselesaikan lah. Bagi isu pendapatan isi rumah, negeri Kelantan antara negeri yang masih berada di paras terbawah dan kemiskinan tegar masih ramai dan besar jumlahnya, termasuk dari negeri Sabah dan juga Sarawak. Dalam RMK 12, tekad kerajaan untuk merapatkan kesenjangan ataupun jurang kemiskinan ini ataupun jurang pendapatan ini. Apa cara yang terbaik supaya segala perancangan dan juga polisi kerajaan untuk membasmi kemiskinan ini benar-benar bersasar dan juga diatasi? Pengalaman yang lepas dan apa pandangan penggerak komuniti khususnya Cik Zanuri tentang hal ini? Okey, pada pandangan saya lah, soal kemiskinan di Kelantan ini, semua pihak perlu terlibat secara terurus. Sebagai contoh, saya ambil Jabatan Kebajikan Masyarakat, gabungan-gabungan NGO, CSO dan sebagainya, kita mesti turun ke lapangan. Dan sekarang ni kita tengok dalam kaedah COVID, menyelesaikan masalah pandemik COVID ni, kita tengok alhamdulillah lah banyak NGO dan juga jabatan-jabatan kerajaan dan kerajaan sendiri telah berkulumus dan bekerjasama. Perkara ini saya rasa insya-Allah dari masa akan datang ia lebih baik lagi. Saya selaku pengurusi penggerak komuniti negara ni, saya melihat apabila NGO ni bekerjasama dengan pihak kerajaan, ia memudahkan lagi pihak kerajaan untuk menyalurkan maklumat dan bantuan dan sebagainya kepada golongan sasar ataupun orang kapur yang amat memerlukan. Bagi Cik Zanuri, kerana berada di lapangan melihat dengan mata kasar dan juga bersama dengan NGO dan juga CSO ini, apakah kekangan dan juga halangan ataupun cabaran birokrasi yang sering dihadapi oleh kelompok miskin tegar ini? Mereka tidak ada rumah, mereka tidak ada pendapatan yang selesa untuk memberikan makan minum kepada ahli keluarga mereka. Mereka tidak ada akses untuk mendapatkan kualiti pendidikan bagi anak mereka yang tercecer. Mereka langsung tidak boleh mendapatkan inisiatif di mana mereka nak ditujukan anak mereka ini untuk belajar TVET ke, mendapatkan bantuan latihan dan sebagainya. Pengalaman Cik Zanuri supaya kekangan dan juga cabaran ini untuk RMK 12, apa yang dicadangkan tadi, gabungan antara pihak kerajaan, agensi kerajaan dan sebagainya bersama NGO itu wajar dilipat gandakan kerana NGO inilah yang berada di lapangan. Mereka tahu mereka yang benar-benar tulen miskin yang perlu dibantu. Okey, pada pandangan saya dan pengalaman saya lah, saya mengurus hal ini terutamanya di Bacok lah, bersama-sama YB, bersama ahli parlimen, bersama jabatan-jabatan kerajaan, khasnya Jabatan Kebajikan Masyarakat Bacok lah. Pada pengalaman saya, sebenarnya kalau kita tengok dari segi orang kampung itu sendiri, dia sebenarnya orang kampung ni dia tidak tahu bagaimana tempat ataupun bagaimana dia nak menyelesaikan masalah dia. Dia tidak tahu tempat yang harus dituju, bagaimana dia nak melaksanakan sesuatu. Sebagai contoh, kalau dia ni miskin, dia memerlukan rumah. Okey, kita tahu dia tahu apabila nak mohon rumah ni, dia hanya pandai, dia tahu mohon dengan kerajaan sahaja. Sedangkan kita di Kelantan, di Malaysia, kita tahu sekarang ni banyak lagi NGO, korporat-korporat yang boleh membantu. Jadi saya melihat perkara ni, saya cuba menyelesaikan banyak juga masalah ni kepada pihak-pihak atasan, kepada korporat-korporat untuk membina rumah, memberi bakul makanan melalui badan-badan korporat yang menyumbang. Dan saya selaku NGO ni tolong menyampaikan, tolong mempermudahkan cara dan sekiranya perlu saya salurkan maklumat ini kepada jabatan-jabatan yang berkenaan. Sekali ini mungkin dekat dengan Cik Zanuri berkaitan dengan pendekatan TVET ataupun kemahiran bagi anak-anak muda. Sekolah mereka mungkin tidak berjaya, mereka tidak berminat dengan akademik, mereka seringkali tercicir, mereka tidak ada SPM, tetapi TVET mungkin dapat menjadi satu ruang untuk second chance ataupun peluang kedua mereka memperbaiki hidup dan juga ahli keluarga mereka. Bagaimana kemahiran ini perlu ada lonjakan dan
dijadikan ruang utama bagi kelompok luar bandar, bahawa mereka tidak ada kata pun masa tamat. Mereka ada ruang seterusnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga mereka dengan memiliki kemahiran tertentu yang boleh dipasarkan ataupun ada peluang pekerjaan di masa depan. Okey, bagi saya, pengamatan saya selalu berada di bawah bersama masyarakat. Okey, dari segi kemahiran ini, kalau kita lihat pelajar-pelajar kita yang tamat saja SPM, kebanyakan mereka ini tiada hala tuju. Kebanyakan kalau yang anak-anak nelayan, dia kebiasaan kalau lelaki, dia akan bersama ayahnya ke laut lah. Kalau yang perempuan, kalau kita tengok, mungkin dia belah ikan tu jemur kering kan, kalau kita selalu tengok ke bahagian pantai. Bagi saya, di sinilah saya rasa Giat Mara ataupun IKBN kena memainkan peranan penting, dan saya rasa kalau kita masuk kampung, kita tanya orang kampung pasal Giat Mara pun ada yang tidak tahu. Bagaimana cara nak masuk Giat Mara, bagaimana nak masuk IKBN, dan saya harap macam contohlah Giat Mara IKBN ni kuatkan lagi promosi dia supaya memudahkan cara bagaimana belia-belia kampung ni lepas saya SPM, lepas saya STPM, contoh yang tidak bernasib baik untuk melanjutkan pelajaran seterusnya, permudahkan urusan mereka ini untuk menyertai kursus-kursus yang contoh saya sebut di Giat Mara dan juga IKBN. Itulah saya sahaja mampu sebut. Menarik. Saya rasa itu ruang yang perlu kita gembelengkan di peringkat Akarumbi. Kita tidak boleh serkap jarang ataupun generalize, semua tahu, semua dah maklum perkara ini. Seperti mana Cik Zanuri katakan, ramai yang tidak tahu di mana hala tuju nak disampaikan informasi, nak jumpa jabatan mana, nak jumpa pejabat mana untuk anak-anak mereka dan sebagainya. Ini realiti di lapangan. Sampai 2021 masih ramai di luar bandar pedalaman yang tidak tahu ke mana hala tuju untuk masa depan anak-anak mereka. Terima kasih Cik Zanuri Abdullah, Cik Muhammad Zanuri Abdullah, pengurusi penggerak komuniti negara di Bacok, Kelantan. Sekian agenda Wani dalam memberikan reaksi Akar Umbi untuk rancangan Malaysia ke-12. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.